Menurunkan jenazah tu, kita tu nak cakap apa-apa lah. Maknanya kita cakap dalam hati, kita kata, ya Allah, nak tak nak kita buat juga lah benda tu. Sepanjang hidup ni saya tak pernah mengurus jenazah. Saya rasa teruja untuk melakukan pengurusan jenazah ni. Saya rasa saya sudah bersedia untuk berdepan dengan apa jua situasi. Apa yang saya belajar di sini akan saya bawa keluar daripada Imam Muda nanti. Dan saya akan sumbangkan kepada masyarakat, terutama di kampung saya sendiri. Kita kena perlu pengurusan itu mengikut ilmu yang disuruh oleh agama, iaitu dalam bab tasjid jenazah. Kita sudah dibiasakan bila ada jenazah ada hantu kan. Bila ada hantu kita pun rasa takut. Bila takut rasa bila suruh nak buat kita rasa resah semangat, tak berani nak buat. Benda ini disuruh oleh agama. Sekiranya disuruh oleh agama maknanya adalah menjadi kewajipan, maka pantang larang itu tidak ada. Dan sepatutnya memang tidak ada. Cubaan anda ini ialah cubaan mengikut perintah agama. Janganlah kalau kita mengikut perintah agama, sebab apa kita nak takut? Dan kalau nak membersihkan kuku yang panjang di bawah ni pun wajib menyampaikan, maka kita potong jadi 3 segi macam itu, ya. Ya. Dekat PKN tu ada belajar satu kursus jenazah, di mana kawan karib saya sendiri yang dijadikan sebagai jenazah. Bila kita belajar ni, kita akan serius, kita akan ambil berat tentang apa yang ingin disampaikan oleh penceramah itu. Kadang-kadang tu rasa takut juga lepas jenazah. Waktu nak mandi jenazah apa, saya tengok macam kesalahan yang saya buat apa kan. Saya fikir macam manalah aku nanti waktu macam mana saya nanti waktu dimandikan seperti ini, macam tu. Mak saya pun saya tak sempat sebab saya waktu tu saya ngaji kat luar. Saya lama tak balik Malaysia. 3 tahun sebelum tu pun saya jarang jumpa dia sebab saya balik pun setahun sekali. Balik pun dia masuk hospital, balik pun dia masuk hospital. So saya dengar-dengarnya, saya tengok dia dah meninggal. Waktu tu memang apa ni, waktu tu dekat nak exam kan, sedih sangat. Kita telah saksikan bagaimana gelagat pelajar-pelajar dalam menimba ilmu dalam pengurusan jenazah. Kita dapati di wajah mereka ada yang rasa cuak, ada yang rasa gerun, ada yang rasa gembira ingin mencoba sesuatu yang baru. 10 pelajar ini akan melalui satu tugasan yang amat hebat selepas ini. Kita kembali selepas ini. Imam Muda kembali dengan paparan ini. InsyaAllah saya ada berbekalkan dengan sedikit semangat daripada keluarga dan juga ilmu dan keyakinan diri sendiri. Allah Ta'ala beri peluang kepada saya mari sini sebab untuk timba ilmu dan pengalaman daripada orang-orang hebat-hebat saja. So, jadi harapan saya nak kata tak seminar tu ada juga perasaan sikit-sikit, tapi tak ada lah nak menang betul. Sebabnya saya lebih fokus kepada nak timba ilmu dan pengalaman. Sebelum ni saya tidak pernah lagi tinggalkan ibu saya tanpa sembarang perhubungan, macam contoh handphone dah tak ada lepas ni, SMS pun dah tak ada. Jadi untuk saya berhubungan ibu saya memang pada saya itu satu benda yang saya tak boleh terima sebenarnya. Tapi saya cuba kerana pada saya mungkin ini semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kena berdepan dengan masalah seperti ini. Kerinduan dengan isteri itu sudah semestinya lah. Apapun saya harap isteri itu masih boleh menerima pemergian saya selama berada di sini. Harapan saya mudah-mudahan saya sepanjang menghadiri program ini saya sihat tubuh badan dan tidak sakit dan sebagainya, supaya saya dapat belajar bersungguh-sungguh dengan apa setiap program yang telah diberikan dalam kursus ini. Kita bertemu lagi di dalam Imam Muda. Satu penemuan dalam sebuah perjalanan kehidupan. Siri pencarian Imam Muda yang terhebat ini
10 imam muda yang terunggul ini, di mana mereka akan melalui proses latihan dan ujian. Saya ingin bertanya kepada salah seorang daripada 10 pelajar imam muda. Saya nak pergi kepada Aran. Aran, anda ialah orang yang mempelajari ilmu qiraat. Saya dimaklumkan anda belajar di Syubra. Tiba-tiba anda pada hari ini menjawab dalam persoalan jenazah. Bagaimana anda menghadapi situasi itu? Jadi dalam program imam muda ni lah saya mempelajari bagaimana secara praktikal dan teori tentang pengurusan jenazah. Dan dalam kelas imam muda ni saya belajar macam mana hendak memandikan, mengkafankan, mengkebumikan dan menyembahkan jenazah. Dan ini ruang yang anda gunakan untuk terus mempelajari. Okey, saya nak pergi kepada Nuri. Saya dipahamkan Nuri ni seorang qori. Bila sebut seorang qori ni, dia mempelajari ilmu taranum. Tiba-tiba taranum, takkan nak taranum dekat jenazah? Bagi saya, walaupun saya seorang qori, saya seorang hafiz, hatta saya seorang peternak dan ataupun saya membuat apa saja bisnes, seseorang imam itu bagi saya dia perlu mengetahui semua cabang, semua bidang, hatta dia memandikan jenazah. Itu dia cabaran imam muda. Mereka berjaya membawa satu semangat baru dan kepada remaja di luar. Inilah contoh tauladan anda. Oleh itu para penonton yang di rumah, kita boleh perhatikan di TV anda sekarang bagaimana mereka menduduki ujian yang cukup mencabar ini. Setakat ni insya-Allah saya bersedia untuk menduduki periksa yang sebentar lagi. Saya harap saya boleh menjawab dengan lebih baik. Saya nervous, tangan saya dah sejuk ni. Tak tahu, mungkin terlalu memikirkan bagaimana bentuk soalan yang saya bakal hadapi selepas ini. Ada rasa takut sikit ni. Kepala saya agak pening kepala. Sakit ya. Sekarang ni saya sedang bersedia untuk membaca tentang kitab jenazah ni. Jadi saya cuba memahami bagaimana terutan dan apa yang perlu dilakukan tentang jenazah ni. Mereka diberikan selama 1 jam 15 minit untuk menjawab 50 soalan yang berbentuk subjektif. Yang pastinya, tekanan emosi dapat dilihat daripada riak wajah 10 imam muda ini. Ada gak yang tertinggal, tanda-tanda mati syahid. Saya tak tengok ke arah macam dalam perangan. Saya tak fikir benda, saya fikir fizikal kan. So saya jawab. Tapi yang penting saya tak tinggalkan kosong. Saya jawab setiap soalan, saya jawab. Ada beberapa soalan yang saya rasa agak keliru, lepas tu saya tinggalkan dulu. Dan alhamdulillah akhirnya saya dapat repeat balik dan semua dapat jawab. Aduh, kalau kata baca buku yang ustaz bagi tu kira tak boleh lah, dia kena ada bahan sampingan lah. Kalau tak ada bahan sampingan, terpulang lah dengan kita punya praktikal pun goyang. Hizbut tak tahu lah, mungkin dia menjeling saya pun tak tahu. Tak ada menjeling. Markah yang rasanya tinggi kot. Usaha dah, doa dah, dan rasanya tawakal. Okay, terima kasih. Saya letakkan pen. Pada minggu ini, 10 pelajar imam muda dibahagikan kepada 2 kumpulan yang mana mereka harus menilai dan memerhati mursyid mereka menyampaikan tazkirah dan khutbah Jumaat. Sesi ini bertujuan memberikan pendedahan kepada 10 imam muda untuk melaksanakan tanggungjawab ini dengan baik dan yang penting, maksud serta mesej yang ingin disampaikan dalam penyampaian tazkirah dan khutbah diterima oleh para jemaah yang hadir. Nampaknya mudah, namun jika tiada persiapan rapi untuk melakukan tazkirah dan khutbah, pasti kita akan teragak-agak untuk menyampaikan isi kandung yang telah disediakan. Inilah imam yang kita cari. Doa kat kepala tu, ketika sultan terbaca, yang kat belakang tu ada nama. Tugasan menyampaikan tazkirah dan juga khutbah dan juga imam hari Jumaat merupakan tugasan wajib mingguan bagi setiap pelajar, tidak ada kecuali. Maka mereka kena bersedia dan perkara ini akan diambil kira nanti insya-Allah. Pada saya yakin mereka boleh. Ilmu dah ada, asas dah ada, cuma bagaimana nak mengukuhkan melalui pengalaman. Insya-Allah saya yakin dengan ada persediaan lengkap boleh insya-Allah. 5 soalan imam muda. Apakah 7 rukun solat jenazah? Siapakah 5 jenis golongan orang yang dibolehkan untuk memandikan jenazah?
Bolehkah seorang anak Islam menyempurnakan mayat ayahnya yang bukan Islam? Apakah hukum bedah siasat ke atas mayat? Apakah hukum meletakkan bunga dan menanam pokok di kubur? Selepas ini, dalam Imam Muda.